Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan anehnya kita dipertemukan pada petang ini untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan huruf hijaiyah, dan hari ini insya-Allah kita akan bincang dua huruf, iaitu huruf lam dan huruf mim. Okey, dan kita selo-selo menghampiri penghujungnya lah. Okey, dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mula, saya nak tahu adakah suara saya, gambar saya jelas ataupun tidak. Minta tolong komen dulu. Dan minta maaf saya kelewatan sedikit kerana ada sedikit restore lah Unify kat rumah ni. Kerja Unify datang tadi, dia baiki sedikit dan alhamdulillah selesai betul-betul jam 2:30. Jadi kita mula lewat sedikit lah. Okay. Salam Naizah Jaafar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kota Baru hujan renyah-renyah. Dekat sini tak hujan lagi. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Hayati. Masjid Mahizan. Ustazah Hijau. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong saya klik button share untuk sama-sama kita berkongsi dengan sahabat kita. Untuk sama-sama kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana tentang kewujudan kita pada petang inilah. Okey, suara dan jelas dari Sandakan. Abang Kan Sani is watching. Okey, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tolong saya klik button share. Okey, di Kuala Krai juga saya kira sekejap lagi hujan akan turun lah. Okay, sebab dah mendung tu. Dan sekarang ni hampir setiap hari hujan. Okey, untuk tidak melengahkan masa, marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada petang ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Selesai kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat, diberi berkat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ibadat Ramadan tahun ini dengan cara yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik, dan direzekikan bertemu dengan Lailatul Qadr. Okey. Alhamdulillah. Okey. Hari ini insya-Allah kita akan bincang huruf lam dan huruf mim. Okey, huruf lam dan huruf mim. Seperti mana biasa, kita akan tengok satu persatu. Kita tengok huruf lam dahulu. Okey. Huruf lam ni tuan-tuan, huruf yang keluar daripada hujung tepi lidah. Okey, daripada hujung tepi lidah. Okey, ahlan wa sahlan Abang Mazlan, Ustaz Hawa Mak Nasir. Okey, Umi Abah, Ustaz Khairul Aiman. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey. Mungkin dah ramai yang tengok tadi. Tengok 2.5 tak ada, lepas tu tutup lah. Okey. Kita tengok makhraj huruf lam dahulu. Okey. Makhraj huruf lam dia tergolong dalam makhraj selain daripada hujung lidah. Okey, saya tak buat makhraj khusus untuk dia, cuma kita guna gambar makhraj selain daripada hujung lidah lah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nawawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Makhraj huruf lam.
Okey, kita tengok huruf lam ni tergolong dalam makhraj hujung tepi lidah. Okey, dia adalah makhraj hujung tepi lidah. Okey, sebelah tentunya sebelah kanan lah. Okey, sebelah kanan. Sebelah kiri saya tak tahu ada orang boleh buat ataupun tidak, tapi saya tak boleh buat sebelah kiri. Saya buat sebelah kanan je. Dan tak ada saya pun tak jumpa perbahasan sebelah kiri lah. Okey. Dia makhraj yang hampir sama dengan makhraj huruf dad. Yang seperti mana yang disebut dalam kebanyakan kitab lah. Okey, hujung tepi lidah daripada awal sehingga akhir untuk makhraj huruf dad. Okey, walaupun saya sendiri berpegang dengan makhraj huruf dad ni, dia sekeliling lidah. Okey, hujung lidah diletakkan di gusi atas dan tepi ni kiri dan kanan akan kena dengan gigi geraham. Okey, itu pandangan kita lah, tapi dalam kebanyakan buku disebut hujung tepi lidah lah, hujung lidah lah. Dia tepi lidah bagi makhraj huruf dad. Okey, cuma tu kita dah bincang dah itu. Hari ni kita akan bincang huruf lam sahaja. Huruf lam adna hafatil lisan ila muntaha. Okey, kita akan jumpa bahasa begitu dalam buku. Maksudnya apa? Okey, adna hafah ni adna hafah. Okey, kalau kita tengok ni yang saya boleh besarkan tak kursa ni? Sekejap tak apalah. Okey. Daripada bawah ni dipanggil adna hafah. Ni daripada bawah ni dipanggil adna hafah. Ila muntaha. Okey, ni hujung lidah ni muntaha hafatil lisan. Okey, daripada hujung tepi ni kepada kepada hujung lidah. Hujung tepi lidah kepada hujung lidah. Min adna hafatil lisan ila muntaha. Okey, makhraj huruf lam. Diletakkan di mana? Okey, diletakkan dia akan menyentuh di gusi atas. Al dalam keadaan lidah kita sedikit membengkok lah. Okey. Dia tergolong dalam huruf inhiraf makhrajan. Okey, huruf yang makhrajnya sedikit lagi. Okey, ataupun dia melencong lah. Okey. Diletakkan di gusi atas dalam keadaan tidak ada tekanan yang kuat. Kita boleh, kalau kita nak panjangkan kita boleh panjang. Dia seolah-olah dia hanya menyentuh di gusi. Okey, ini makhraj bagi huruf lam. Ujung tepi lidah letak di gusi. Situ makhrajnya lah. Okey. Kita nak tengok sifat yang ada pada huruf lam. Okey, sifat yang ada pada huruf lam. Sekejap. Sorry. Silap slide. Okey. Makhraj ini sifat bagi huruf lam. Makhrajnya adalah hujung tepi lidah dengan gusi atas. Ini senang dalam bahasa yang mudah kita faham lah. Hujung tepi lidah diletakkan di gusi atas. Maknanya kita tak sebut hujung lidah tapi hujung tepi. Okay, jangan tertinggal perkataan hujung tepi. Tepi itu jangan tinggal. Okay, jangan sebut hujung lidah dengan gusi atas, tak boleh. Sebab kita akan faham hujung lidah ni lah hujung lidah. Tapi kita nak hujung tepi ni sebelah ni. Diletakkan di gusi atas. Okay, sifatnya apa? Sifat utamanya adalah istifal. Pangkal lidah terletak. La. Okay, pangkal lidah kita terletak. Okay, dia tidak ada kerja pangkal lidah ni. Seterusnya dia bersifat dengan salah ni, bukan tawassut. Betul tawassut, sorry. Tawassut ataupun bainiyah. Okey, dia bersifat dengan tawassut ataupun bainiyah. Kenapa saya baca tawassut tapi saya fikir rakhawah tadi. Okey. Tawassut. Okey, hujung tepi lidah berada di gusi dalam keadaan yang tidak kuat yang menghasilkan huruf sebutan antara tertahan dengan terlepas. Allah kita tak baca alladhi minal ladhi tak minallah tak boleh lah. Minal ladhi minallah. Okey, sebutan yang
pertemuan hujung tepi lidah dengan gusi pertemuan yang tidak kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua yang baru bersama dengan kita. Okey, tolong saya klik button share untuk kita ajak lagi ramai. Okey. Al-jahr. Okey, jahru ni maksud dia apa? Dia tidak ada angin. Tak boleh baca. Tak boleh. Okey, kita tak boleh bagi angin bagi huruf lam. Seterusnya dianya juga bersifat dengan infitah. Okey, la. Okey, hujung lidah kita relax saja. Okey. Okey, hujung lidah kita relax saja. Pangkal lidah terletak, hujung lidah terletak. Yang relax. Okey, menghasilkan huruf yang nipis. Dan satu laginya dia bersifat dengan idlaq. Okey. Farra min lubbin al-huruf al-mudlaqah. Okey, huruf fa, ra, mim, nun, lam, ba. 6 huruf ni dia bersifat dengan idlaq. Idlaq ni just nak bagi tahu kita bahawa huruf ni senang keluar daripada makhrajnya. Minal, alla. Huruf lam kuat tu. Kuat apa tu? Tak faham. Okey, kita tengok dulu pembahagian sifat dia. Berapa sifat yang kuat yang ada pada huruf lam ni? Okey. Sifat yang kuat yang ada pada huruf lam satu saja, al-jahru. Okey, tidak ada angin. Sifat tawassut sifat yang lemah. Okey, istifal lemah. Okey, infitah lemah. Okey. Huruf lam pertemuan lidah dengan gusi dalam keadaan yang tak kuat tu menyebabkan dia akan jadi sifat tawassut. Cuma yang tergelincir itu dia sudut makhrajan. Okey, makhraj bukan sifat. Okey, dia tergelincir ataupun inhiraf makhraj. Okey, dia lidah kita sedikit membelok. Okey, dia mudah dan senang disebut sebab dia hasil daripada mudah keluar daripada makhrajnya. Okey. Istifal, infitah, 3 sifat yang lemah. Idlaq, sifat yang tidak bersifat dengan kuat ataupun lemah. Ada 5 bilangan sifatnya. Satu jahar saja huruf yang sifat yang kuat. Okey. Seterusnya kita nak tengok cara sebutan bagi huruf lam lah. Okey, cuma hati-hati semasa kita sebut huruf lam sebab ada di kalangan kita yang sebut huruf lam, dia sebut lam bukan lam saja tapi dia campur sekali dengan nun. Minal, okey dia baca macam tu. Minal, okey. Minal. Okey, kita nampak lidah kita sedikit membengkok. Okey, yang ni lah yang dinamakan sebagai inhiraf. Inhiraf makhrajan dari sudut makhraj. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minal, kita pastikan hujung tepi lidah kita letak di gusi. Okey, jangan letak di langit. Okey, jangan bagi ada ruang antara lidah dengan gusi tu, jangan. Okey, biar dia kena betul-betul di gusi. Minal, al. Okey, al. Okey, tu bagi huruf lam lah. Okey, lam pula apabila kita nak sebut kita kena datangkan baris. Okey, baris seperti mana biasa bagi atas kita akan baca la. Okey, hujung tepi lidah letak di gusi. Bagi atas kita buka la. Okey, sekadar kita boleh selit jari lah. La. Okey, yang ni pasti mesti kita kena buat lah sebab ada ramai di kalangan kita orang Melayu baca la. Alladhi, kita nak alla. Buka. Pasti kena buka. Okey. Yang dah biasa ikuti saya, yang dah biasa dengar, okey, maka dia juga akan turut rasa, akan turut dengar bahawa orang yang sebut tanpa buka ni sebutannya berbeza dengan sebutan apabila kita buka. Okey, yang kita nak adalah kesempurnaan dari sudut harakat. Okey, harakat bagi atas kena buka, bagi bawah kena sengih, bagi depan kena muncul. Bagi bawah li, la, li. Okey, bagi depan lu, muncung. Semua huruf interaksinya sama. Okey, interaksinya sama dengan baris. Atas buka, bawah senyum, okey, sengih,
ataupun seringai depan kena muncul. Ini interaksi yang biasa yang tuan-tuan perlu hadam dan perlu ingat dan perlu praktik dalam bacaan. Okey. Seterusnya satu lagi sukun. Sukun kita kena faham apa itu sukun. Sukun ni maksudnya tak bergerak. Okey, statik. Maknanya apa? Apabila kita menyebut huruf sukun, huruf yang dia tidak ada baris, maka dia kena kembali ke makhrajnya. Al. Okey, kita tak boleh baca al. Tak boleh lah. Al, tak boleh juga. Okey, kita nak al, la, lal, lal. Okey. Mulut kita statik. Minal. Cuma kita dah tak kena ukur mulut buka luar mana, tak perlu dah. Okey, minalladhi, okey. Bacaan dia la li lu lal, la li lu lal. Okey. Cuma hati-hati sebut huruf lam, kita sebut dengan fallah. Tak boleh, tu dia jadi syiddah. Kita nak fallah, fallah. Okey, dia ada lagi suara yang mengalir lah. Sedikit. Suara yang terlepas. Fallah. Jangan baca fallah. Tak boleh. Tak boleh. Alhamdu. Alhamdu. Okey, minallah. 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 Jangan baca minan. Okey, tak boleh. Kita nak al, tak boleh, kita jangan campur dengan nun. Sebab dia makhraj yang dekat, yang mudah untuk berubah. Okey. Lam hujung tepi lidah dengan gusi. Okey, nun pula hujung lidah dengan langit. Dia main kawasan sama, hampir sama. Maka dia mudah untuk terkesan dengan sebutan yang lain. Okey. Kita kena hati-hati dalam bacaan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita dapat baca dengan baik lah. Kita tak nak kita baca ada kesalahan walaupun khafi. Okey, walaupun khafi. Yang kita bincang ni kadang-kadang tuan-tuan dah baca dengan betul lah. Cuma kita just nak tambah baik kualiti bacaan, kualiti sebutan. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah yalfudhu bi afsahil lughat, supaya dapat sebut huruf Al-Quranul Karim dengan bahasa yang paling fasih lah. Okey. Seterusnya, kalau ada persoalan boleh direct tanya, insya-Allah saya cuba jawab. Dan kita nak berpindah kepada huruf yang kedua pada petang ni, iaitu huruf mim. Okey, huruf mim. Huruf mim ni dia ada 4 beradik. Okey. Yang betul-betul adik-beradik dianya ada 3 lah. Fa, ba, waw dan mim. Kita dah bincang huruf ba, kita dah bincang huruf waw belum lagi. Waw belum lagi, sorry. Huruf waw belum, huruf mim hari ni. Okey. Dia jadi sengau lah bila campur dengan nun, jadi sengau. Allah ta'alik. Okey. Tengok untuk huruf mim pula. Okey. Huruf mim, dia pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Okey, pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Cuma saya nak tanya tuan-tuan dan ustaz-ustazah yang ada dengan saya hari ini, minta tolong komen. Adakah pertemuan bibir atas dengan bibir bawah pertemuan yang kuat? Okey, minta tolong komen. Minta tolong jawab. Okey, adakah pertemuan bibir atas dengan bibir bawah ketika mana menyebut huruf mim dalam keadaan yang kuat? Okey. Tak tolong komen. Cuma apabila sebut huruf mim, okey, ini pangkal lidah lah, pangkal lidah dan hujung lidah mendatar. Huruf lam tadi pun sama. Okey. Dia yang berfungsinya adalah bibir. Bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Ringan, tidak kuat. Okey. Satu lagi, tak ada orang nak jawab satu lagi. Ringan. Okey. Dalam keadaan yang ringan. Okey. Okey. Kenapa ianya perlu dibaca dengan ringan? Soalan yang kedua. Okey.
Sebab kenapa? Tak kuat. Okey, jawapannya betul, jawapannya tidak kuat. Kenapa? Kerana dia bersifat dengan tawassut. Kalau kuat okey, dia akan terus berhenti suara. Okey, maka jadi syiddah, tapi dia berada dalam golongan apa? Lin Umar. Okey, lin kahwin dengan Umar. Dia ada pertemuan bibi atas dengan bibi bawah dalam keadaan yang tidak kuat. Am, am. Okey. Mim, am, huruf mim lah. Okey. Ni bagi huruf mim. Dia pertemuan bibi atas dengan bibi bawah, dia pertemuan yang bersahaja. Am bersahaja. Ya. Jawapan yang diberi sebelum soalan ditanya. Okey, seterusnya kita tengok sifat yang ada pada huruf mim pula. Okey, nak tengok sifat yang ada pada huruf mim. Okey. Sifat utama istifal. Okey, lawan dia isti'la. Maknanya bila istifal ni kita dah tahu dah. Dia ni adalah huruf yang dibaca dengan tarqiq, baca dengan nipis, ataupun muraqqaq. Okey, dibaca dengan nipis ha. Okey. Seterusnya dia bersifat dengan tawassut. Tawassut. Sama dah dengan huruf lam tadi. Lam dengan mim pun sama. Sifat dia tawassut. Okey. Al-jahru sama juga. Okey. Infitah sama juga. Izlaq. Okey, sama. Ada 5 sifat ni sifat yang sama. Lam dengan mim. Okey. Am. Pertemuan yang bersahaja. Jangan baca am. Jangan tarik ke dalam. Tak boleh. Okey. Dua bibir mulut. Okey. Ni makhraj dia. Sifat dia istifal, tawassut, jahar, infitah dengan izlaq. Sama. Maknanya kalau kita tengok pembahagian sifat, sifat jahar ni sifat yang kuat. Tawassut, istifal, infitah merupakan sifat yang lemah. Idlaq, sifat yang tidak bersifat dengan lemah ataupun kuat. Ini pembahagian sifat dia lah. Okey. Kita ni tuan-tuan, kalau takat nak baca, kita tak perlu tahu secara detail benda ni. Kita tak perlu ingat. Tapi kalau kita ada niat untuk ajar orang lain, maka kita kena, ataupun kita ni sekarang ni sebagai guru Al-Quran, kita kena ingat benda ni lah. Okey, kita kena ingat benda ni sebagai asas dalam pegangan kita dalam bacaan Al-Quran Al-Karim. Dan apabila ditanya, kita boleh bagi tahu. Okay, apabila ditanya, kenapa kita baca begitu? Kerana begini. Okay. Okay, seterusnya. Pembahagian sifat pun dah selesai. Okay. Kalau ada persoalan berkaitan dengan huruf lam dan huruf mim, boleh direct tanyalah. Okey, kita nak sambung perbahasan berkaitan dengan huruf mim secara ringkas. Huruf mim tadi kita dah sebut bahawa ianya keluar daripada bibir atas dengan bibir bawah. Am, ma, ma. Okey, boleh selit lagi lah. Okey. Maknanya kalau baca am yaku tak boleh lah. Sebab dia tidak berlaku secara tabi'i. Okey, dia tidak berlaku secara tabi'i dia. Okey, secara asalnya tidak begitu. Kita nak am, ma, jangan pula baca am. Okey, tak boleh lah. Ketak bibir tak boleh. Okey. Seterusnya baris. Baris seperti mana yang kita bincang di huruf lam dan huruf-huruf yang lain. Okey, baris atas buka, baris bawah sengih, baris depan muncul. Okey, dan huruf lam dan huruf mim ni adalah huruf yang bersifat dengan tarqiq. Kenapa? Kerana dia bersifat dengan dibaca dengan tarqiq kerana dia bersifat dengan istifal. Maka bukaannya tak luas, satu jari. Ma, maliki, ar-rahmani. Okey, huruf mim. Ma, buka biar boleh selit satu jari. Ni kena ingat sebagai sukatan kita lah, sebab kita ni dakwa lah susah nak buka mulut. Okey, dakwa susah nak buka mulut. Padahal boleh buka. Okey, boleh buka luas. Makan nasi guna 3 jari paling kurang. Okey, tak ada yang kita makan nasi 2 jari nak ambil gini, makan tak ada. Okey, kita ambil 3 jari. Okey.
buah mulut apa letak dalam mulut pun bukan letak begini. Kita letak begini. 3 jari, 4 jari kita boleh masuk. Okey, apa masalah kalau nak buka 1 jari ataupun 2 jari? Okey. Dari sudut masalahnya tidak ada, cuma dari sudut kita nak membiasakan bacaan daripada kita tak buka mulut kepada buka mulut ni susah. Okey, susah, ambil masa. Okey, ambil masa. Cuma jangan putus asa dalam belajar. Okey, ma. Okey, memek nak senyum ada, memek nak sengih ada, cuma jangan sengih, jangan baca maliki, tak boleh lah. Maliki. Okey, ar-rahmani. Itu bagi huruf mim. Okey, bagi atas, bagi bawah mi. Okay, mi kena sengih. Okay, sebab dia bagi bawah. Ukur tak? Tak perlu ukur. Okay, bagi depan mu. Muslihun. Mu kena muncul. Mu. Okay, jangan baca mu. Tak, mu. Muslihun. Okay, selesai untuk huruf mim dan mim mati bibir rapat. Jangan baca taklah rapatkan bibir dan bersahaja. Ingat, jangan ada takalluf wala ta'assuf. Okay, jangan terlalu memberat dan terlalu ringan dalam bacaan Al-Quran. Okay. Dia sukun rapat saja. Am yaqulu. Okay. Ada persoalan yang nak ditanya? Saya rasa selesai perbincangan kita pada petang ni. Huruf lam dan huruf mim huruf yang senang, bukan susah. Cuma untuk huruf mim ni, kalau kita nak kata bahawa huruf mim ni dia ada 2 makhraj pun boleh. Okay, nak kata dia ada 2 makhraj pun boleh. Okay, ada sekat-sekat sebab mim ni apabila bibir atas dengan bibir bawah dia bertemu maka dia akan keluar suara melalui hidung. Okey, okey, bila saluran bawah tutup dia akan keluar ikut atas. Ma. Okey, dia naik ke atas sebab dia tutup. Okey. Saya rasa selesai apa yang saya nak bagi tahu tentang ni secara ringkas. Okey, berkaitan tajuk pun easy makhraj. Okey, easy makhraj yang senang. Maknanya perbincangan kita juga tidak terlalu berat. Okey, ada persoalan tak? Khaisyum, tadi tersekat sedikit ni dah. Okey, ada persoalan? Kalau tidak ada, kita nak berhenti di sini. Okey, tidak ada. Kita jumpa esok insya-Allah untuk esok hari Jumaat. Okey, insya-Allah. فما كان خيرا فهو من عند الله وما كان شرا وضعفا فهو من قلة علمي وضعف نفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.